Saya Ra. Saya datang... Nah. Saya rasa ada salah faham ni. Sekejap, saya datang sini sebab saya nak buat rakaman. Awak tolong saya susun makanan ni dulu, lepas tu kita buat sesi rakaman. Awak tolong saya ambil makanan dalam kereta boleh? Boleh. Okey. Taufik, awak nak pergi mana? Kita ada interview kan? Saya tak tahu menahu pun ada interview. Yang saya tahu saya ada sesi rakaman je. Interview dengan rakaman samalah. Saya dah ada urusan ni. Esok je lah kita buat interview tu. Tak apa. Interview tak sampai setengah jam pun. Tunggu jap. Cameraman saya pergi toilet. Saya ada program rumah anak yatim esok. Saya kena buat persiapan. Saya minta maaf ya. Saya kena balik. Assalamualaikum. Morning, Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak shoot awak jalan masuk rumah anak yatim. Saya ada kerja nak selesaikan. It's okay. Saya nak ikut awak sambil jalan. Saya ada kerja nak buat. Awak ingat saya datang interview awak suka-suka ke? Saya pun buat kerja tau. Kalau macam tu, kita batal je lah sesi rakaman. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Sedutan drama Ara itu tadi menggambarkan tentang situasi seorang individu ini yang tak nak amal kebaikannya ditunjukkan kepada individu yang lain. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang menonton kami secara langsung di Kaca TV dan juga di Facebook ketika ini mempunyai pendapat yang berbeza-beza ataupun pendapat yang sama. Ada orang mengatakan, apa salahnya kalau kita buat kebaikan kita nak tunjukkan dan kongsikan kepada orang lain. Tapi ada pula yang kata, biarlah tangan kanan tu memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan dua tetamu kita di studio ketika ini, Hawa. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Zarifi dan kita juga bersama dengan Betty Banafir. Terima kasih banyak kerana bersama WHI hari ini. Alhamdulillah. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Bulan Ramadan, Betty ya? Ya, Ramadan kali ini agak special, Ustaz. Betul. Di mana kita diperbolehkan ke masjid. Alhamdulillah. Dan saya pun teruja dapat kembali bersama dengan Betty dan juga Ustaz Zarifi di studio kan. Kalau selalu kita berjumpa dalam talian ataupun di media sosial juga kan. Okey, kita nak tanyakan, hari ini kita punya topik adalah ikhlas dalam talian. Kalau sebelum ni lah kan, tahun-tahun sebelum ni, ramai orang mempertikaikan tentang nanti nak masuk Ramadan tu, orang akan start lah mula dan tarawih lah dan sebanyak kan. Tapi kalau kita lihat tahun ini, mungkin ini berdasarkan pemerhatian saya, jarang-jarang ada di perkongsian sebegitu. Adakah ini yang kita nak katakan kepada masyarakat bahawa sebenarnya ramai dalam kalangan masyarakat dah mula memahami tentang konsep ibadah dan juga amalan perlakuan baik yang boleh dilakukan pada bulan Ramadan, Ustaz? Ya, betul Fiza, Hawa dan Betty. Alhamdulillah, saya setuju apa Fiza sebut tadi. Kita lihat sekarang ini orang lebih suka melakukan amalan-amalan dan kita lihat hashtag dan tarawih dan sahur tu makin kurang. Jadi ini petunjuk yang alhamdulillah masyarakat kita makin tinggi ilmunya. Jadi bila kita bincang topik ni penting betul sebab antara syarat amalan kita ni diterima oleh Allah. Jadi syarat ialah ikhlas. Maknanya kalau tak ada ikhlas ni, amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dalam agama, contoh bila sebut sedekah, Al-Quran sebut, Allah Taala sebut, in tubtus sadaqat fa ni'mahi. Allah Taala benarkan untuk kita bersedekah secara terang-terangan atas niat untuk bagi semangat, bagi galakkan, inspirasi. Tetapi pada masa yang sama, Allah Ta'ala sebut juga kalaulah kita bimbang, mungkin rasa ria, ta'ajub dan sebagainya, penyakit hati tu, maka kita juga boleh bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi maknanya kedua-dua ini sedekah secara terang-terangan boleh, secara sembunyi-sembunyi pun boleh. Jadi maknanya yang paling penting ialah ikhlas tu yang kita kena jaga. Sebenarnya, lagi kita selama 2 tahun dihempit dengan pandemik. Apabila pandemik ini berlaku, kita belajar untuk muhasabah diri, duduk di rumah. Kita belajar susah, kita belajar untuk melihat orang yang susah. Di sini dalam 2 tahun tu banyak pembentukan kepribadian manusia, especially rakyat Malaysia kalau kita tengok. pemurah. So, ketika pandemik, berapa ramai mereka yang keluar membantu mereka yang susah. Di awal-awal tahun memang banyak orang keluar bantu. Pada awal-awal pandemik tu orang masih ada duit lagi. But the second pandemic is really a challenges for us.
Tak ramai yang mampu untuk membantu yang lain, tapi mereka tak dapat bantu tenaga, mereka kasih tak boleh bantu dengan wang, mereka kasih tenaga, ataupun mereka kasih idea how to help others, how to memasyarakatkan ekonomi, how to help the people daripada mental down. Itu pun part of our jariah as well, you know. So alhamdulillah pandemik ni dia mengajar kita untuk muhasabah diri. Dan bagi mereka yang dan sedekah itu penting kerana apabila pandemik banyak orang bersedekah, mereka menginspirasi yang lain, ayah bantu. Jadi banyaklah orang yang nak membantu bersedekah. Sebab kita diinspirasikan oleh mereka-mereka yang bersedekah tanpa NGO, Sebab tanpa yayasan. Betty pun ada buat program juga kan untuk mereka yang dalam industri kreatif yang terkesan disebabkan oleh pandemik. Dan bila dah lakukan program sebegitu, apa hikmah yang Betty sendiri dapat lihat bantuan daripada orang lain juga? Alhamdulillah, awalnya saya bermula dengan tim jariah di Johor Bahru. Pada awal pandemik tidak ada lagi, saya tidak ada NGO, saya tidak ada yayasan pada ketika itu. Kami keluar di Johor di awal-awal pandemik, tak ada orang keluar waktu itu tahu. Tak ramai yang keluar. Kita bantu apa yang kita boleh buat. Bisnes pun tak boleh buka pada waktu itu kan. Bagi mereka yang tahu, keluarga Betty, kita buat restoran. So bila restoran tu kosong, kita cakap, wah, this is something that we have to give to the society, to Allah give back to us. Di mana kita jangan takut memberi. InsyaAllah Allah akan janji rezeki. Ulat dalam batu pun ada rezeki. Maknanya kita jangan takut. InsyaAllah rezeki datang daripada Allah. Kerana rezeki, jodoh, ajal, semuanya rahsia Allah. So selagi kita mampu, kita ada tenaga, kita buatlah apa yang kita mampu. Kan? Tapi di situ kita nampak hikmahnya Ustaz. Ya, betul. Dan kalau kita lihat memang Ustaz, sebelum pandemik pun Betty adalah seorang individu yang kalau ramai orang kenali, seorang selebriti memang banyak membuat aktiviti-aktiviti kebajikan. Betul. Kadang-kadang banyak aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh Betty dan juga rakan-rakan tidak diwar-warkan kepada orang lain. Ini orang kata bergantung kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat dalam apa yang diperkongsikan dalam talian ini, ada sesetengah orang kadang-kadang dia buat crowdfunding. Dia cari dana untuk nak bagi kepada kumpulan asnaf A, asnaf B, orang di Sabah dan mana-mana bantuan-bantuan kan. Kadang ada kita lihat kan di media sosial ramai orang yang nak bantu golongan-golongan macam di kawasan-kawasan tertentu kan. Nak bulan puasa ni asnaf lah, stateless dan macam-macam kan. Jadi bila kita dalam melakukan usaha sebegitu, mereka memerlukan dana daripada orang lain. Jadi secara tak langsung tak nak mereka kena, bila dah bagi barangan tu, mereka kena post gambar tu. Jadi kadang-kadang kita sebagai ahli masyarakat, kita pula yang salah faham perlakuan yang dilakukan itu. Bagaimana kita nak kongsikan ini juga kepada masyarakat? Baik, yang Fiza sebut tadi, contohlah yayasan, persatuan, NGO. Jadi mereka ni diaudit, maknanya melibatkan sumbangan orang ramai. Jadi tentunya penyumbang ni dia nak lihat apa program-program yang dibuat, khususnya yang mereka sumbang tu, mereka nak lihatlah ke mana setiap sen yang disumbangkan, yang diagihkan. Jadi apabila kita menggunakan medsos hari ini sebagai contoh, jadi ia secara tak langsung memberikan semangat kepada yang lain ni untuk turut menyumbang. Jadi kita boleh sumbang keuangan kita kepada NGO ataupun persatuan yang berintegriti ni. Jadi mereka inilah yang turun ke lapangan. Jadi itu nombor satu. Cumanya tadilah apabila kita sebut jangan menunjuk-nunjuk. Kerana kita takut riak, takabur, ujub, sombong, bangga diri. Show off kan. Jadi maknanya itu garis sempadan yang kita kena jaga. Jadi bagaimana? Pada saya, kalaulah sumbangan itu sumbangan peribadi kita. Ya, peribadi kita. Jadi pada saya boleh kalau kita nak tunjuk di publik, tetapi eloknya janganlah kita terlampau terperinci sangat berapa jumlah yang kita sedekah. Mana biar kita tunjuk, okey, hari ini saya dah sampai ke lokasi A, dah menyampaikan. Maknanya cukup sekadar umum itu saja. Kan, cara pembuktian. Niat untuk menginspirasi supaya menggalakkan orang berbuat yang sama. Innama a'malu binniat. Semuanya bermula dengan niat. Dengan niat apa? Kalau kita manusia, kadang kita terujub, kadang kita teriak. Tapi kalau kita dengan niat, ya Allah, aku buat ini kerana untuk menginspirasi yang lain, untuk keluar zakat. You know, it's okay kan Ustaz? Ya, betul. Ustaz, itu contoh dari segi sumbangan sedekah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang apa yang merisaukan kita juga, ini saya cakap untuk diri sendiri juga lah kan. Kadang-kadang orang bagi hadiah telekong. Dia kata boleh tak tolong buat review. Kita ni kadang-kadang segan nak buat sebab kita takut nanti orang kata dia ni riak pula nak tunjuk dia nak tunjuk dia bersolat. Tapi inilah yang kadang-kadang juga kan dilema sebab kadang-kadang ini yang berlaku juga. Kadang-kadang kalau kita lihat ramailah orang kan okey dan tadarus dan 5 juzuk dan asar dan
Zohor dan sebagainya. Kalau perkara-perkara begini, kalau kita lihat dalam konteks konotasinya kan, ada perkara yang dilakukan tu kerana kita nak mengajak ataupun mengingatkan orang lain. Tapi dalam masa yang sama kita pun takut juga nanti ni kita buat ni boleh jadi riak ke, ujub ke dan sebagainya. Adakah bagaimana kita nak faham konsep ini, Ustaz? Okey, pandangan saya, Fiza, Hawa, adalah lebih baik kita jangan promote diri kita. Tetapi yang kita nak angkat ialah amalan baik tu. Contoh, kita pergi masjid. Jangan kita highlight diri kita. Alhamdulillah, solat sunat tarawih 20 rakaat malam ni. Jadi lebih baik yang kita nak angkat ialah masjid, contoh. Surau, contoh. Fadilat solat, contoh. Jadi itu yang kita nak angkat. Seharusnya kita angkat. Jadi mungkin hari ini yang kita muhasabah bersama lah penonton. Ini ingatan untuk saya juga. Kan? Maknanya kita jangan angkat diri kita. Jadi bila kita angkat diri kita, ini yang kita bimbang, kita menyeberang garis sempadan tadi tu. Ikhlas yang menyebabkan kita jadi riak, sombong, takabur dan sebagainya. Jadi yang telekung solat tadi, saya rasa kita boleh review. Tetapi kita review janganlah dalam keadaan kita solat. Mungkin kita ucap terima kasih kepada kerana atas hadiah tadi, penghargaan kita kepada Jadi dia. cara perkongsian pun penting supaya tak disalah tafsir juga. Dan lagi satu kan Ustaz Betty, tentang era media sosial ni seolah-olah kalau kita tak post, kalau kita tak kongsi, kita tak buat. Seolah-olah kalau kita tak kongsi, kita bersedekah, buat charity, kita tak buat. Tapi kita nak sambung lepas ni, sekarang ni kita nak tengoklah perkongsian rakan-rakan kita tentang ikhlas dalam talian. Pada pendapat saya, sedekah itu adalah satu amalan yang sangat mulia. Alright, sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan pun boleh. Semua bergantung kepada niat kita lah. Alright, lebih better sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tapi zaman sekarang nak sebarkan kebaikan tetap melalui media sosial. Okey, kita ambil yang baik sebagai pembakar semangat untuk galakkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Pendapat saya, menderma secara senyap maupun menderma secara terbuka di media sosial seperti di Facebook, di Instagram, di TikTok maupun di YouTube, ia sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada niat si penderma itu sendiri. Sama ada ikhlas ataupun tidak, itu bukan kita yang perlu menghakimi seseorang penderma sebegitu. Berkemungkinan orang yang melakukan derma tersebut adalah orang ketiga, seperti public figure yang mendapat dana daripada NGO untuk menyalurkan derma tersebut kepada orang yang sepatutnya menerima. Jadi dengan menggunakan media sosial ni, maka dapat digambarkan bahawa niat dan juga barang itu telah disalurkan kepada orang yang menerima. Okey, pada pendapat Jans, orang yang suka menderma, bersedekah dan muat naik videonya di media sosial, berkemungkinan dia berniat untuk menggalakkan lebih ramai orang di luar sana melakukan aktiviti yang sama seperti dia lakukan. Kena berfikiran positif dan selalu bersifat terbuka untuk menilai sesuatu video yang telah dimuat naik. Itu dia Hawa, pendapat orang ramai tentang topik kita. Ada macam-macam pendapat. Ada orang yang mengatakan bahawa bergantung kepada niat juga kan. Perlakuan baik itu kalau orang lain pun anggap baik, dia dilihat baik. Tapi kalau orang bersangka buruk, dia akan menjadi satu perkara yang buruk lah. Walaupun apa yang dilakukan itu sebenarnya untuk mengajak untuk membuat kebaikan. Dan lagi mencabar era media sosial ni, seolah-olah semua benda yang kita kongsikan kita buat. Kalau kita tak kongsi, kita tak buat. Betul. Sama Saya setuju tu. Kan? Sama jugalah dengan keikhlasan dalam kita beribadah, dalam kita nak membantu orang lain. Jadi kita nak tahulah komen daripada Betty sendiri tentang inilah, kalau tak upload, tak buat. Ya, macam Betty sendiri dah merasakan ketika kita buat jariah individu dekat Johor, setelah bertahun-tahun kita buat, kita tak pernah upload apa-apa. Tapi bila kita buat jariah waktu musim pandemik, itu menginspirasikan Betty untuk wujudkan NGO dan juga wujudkan yayasan. Apabila orang tumpang, bila orang tumpang kita kena buktikan yang okey, I dah amanahkan benda ni kepada sekian dan sekian, you know. Dan pada waktu itu banyak yang menumpang, makin banyak pula orang menumpang. Saya ada soalan kat sini, Fiza. Apabila kita buat menjadi besar kita punya jariah ni, tiba-tiba ada beberapa production ataupun yang keluarkan, contohnya keluarkan barangan-barangan ni lah yang nak ikut sama dalam jariah kita. Dia kata, okay, you ambil barang I tapi you make sure you buat video tau, sebab I nak kena pakai kat company tu. Dalam hati pada waktu itulah, pada waktu tu, is it consider jariah ke tidak? I pun tanda soal juga, because I have to do, penat tau kena buat video, kena hantar
marah dekat dia sebab dia kasi barang aja. Padahal niat memang nak tolong. Niat nak bantu tapi nak kena pula kita tolong rekodkan untuk dia. Jadi pada waktu tu nak tanya Ustaz, macam mana ni Ustaz? Macam manakah amalan itu? Apakah memanglah dia dianggap jariah juga, tapi dia kalau dia nakkan record, dia boleh go to yayasan terus. Tapi ni individu yang tiada yayasan. Tapi macam mana tu Ustaz nak kira tu? Itu pada saya begini, maknanya bila kita nak sedekah janganlah letak syarat-syarat tertentu. Ya, syarat-syarat macam tadilah contohnya. Kerana kalau dalam hadis Nabi sebut sedekah ini yang akan mendapat naungan di hari akhirat nanti antaranya ialah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya itu yang terbaik sebenarnya. Kenapa? Nak jaga ikhlas tadi. Jadi pun begitu, ia bukanlah menghalang kita sedekah secara terang-terangan, tetapi kena jaga garis sempadan tadi. Ada satu contoh Fiza, Hawa dan Betty, cucu ataupun cicit Nabi SAW. Namanya Zainul Abidin. Waktu hidup, orang tak tahu dia sedekah. Setiap pagi dalam kawasan kampung rumah dia tu, di kawasan kampung dia tu, setiap pagi bila mereka buka pintu, pagi-pagi tengok ada makanan. Tapi tak tahu siapa bagi. Tanya jiran sebelah yang fakir miskin ni, sama juga. Aku pun terima makanan tapi tak tahu siapa bagi. Baik. Bila terbongkar rahsia, bila meninggal dunianya Zainul Abidin, cicit Nabi SAW ini. Bila dia meninggal, tak ada dah makanan juadah di depan muka pintu. Dan waktu nak dimandikan jenazah cicit baginda Rasulullah ini, di atas belakangnya ini kulitnya sedikit kasar. Maknanya tanggung benda berat lah waktu hidup dulu. Jadi maknanya sedekah inilah maknanya orang tak tahu yang dia bersedekah. Jadi maknanya dalam konteks kita yang paling penting ialah niat tadi. Jadi kalaulah macam Betty tanya tadi, bila kita nak sedekah tapi banyak pula syarat-syarat yang diletakkan tadi ni. Yang ni yang kita memang tersasar daripada apa yang sepatutnya. Dan ini juga yang apa Ustaz perjelaskan, apa yang Betty tanyakan ini seperti mana yang saya tanyakan di awal tadi. Kadang-kadang dalam bulan Ramadan ini ada banyak juga kumpulan-kumpulan NGO kan yang memang mereka ini fokus kepada kumpulan-kumpulan tertentu, nak bantu individu-individu tertentu. Jadi mereka mungkin memerlukanlah sedikit pembuktian untuk mereka nak kongsikan di media sosial. Jadi kita pun mungkin dengan cara mereka kongsikan tu, jadi dengan harapan orang lain pun nak terus menyampaikan sumbangan dan sebagainya. Itu tentang pemberian dari sudut sedekah, parangan dan sebagainya. Kadang-kadang kita selain daripada kita lakukan aktiviti-aktiviti amalan kita sendiri, kadang-kadang bila kita nak mengambil gambar barangan bersama dengan orang yang kita berikan bantuan dia, ini pun kita perlu fikirkan juga. Kadang-kadang kita ambil gambar dan kita kongsikan di media sosial tanpa kita mendapat kebenaran individu-individu tersebut, secara tak langsung itu mungkin boleh mendatangkan aib kepada mereka ataupun mereka tak bersedia untuk berkongsi keadaan diri mereka. Bagaimana ini juga kita nak kongsikan bersama dengan penonton kita, Ustaz? Setuju, Fiza. Yang pertama kita kena maklumkan kepada pihak yang kita beri sumbangan tadi. Kita maklumkan, puan, tuan, kami akan post gambar ni di media sosial kami. Jadi sekurang-kurangnya kita memaklumkan kepada dia dan dia memberi izin. Satu. Yang kedua, kadang-kala gambar-gambar yang kita nak ambil kepada orang yang menerima bantuan itu pun, kita ambil gambar pun ambillah dalam keadaan yang terhormat. Maksud saya janganlah dalam keadaan membuka keaiban dia kan. Contoh dia sakit terlantar, menyebabkan dia aib seseorang. Kita semua ada aib kan. Jadi maknanya janganlah kita sesuka hati kita post gambar-gambar yang melibatkan orang. Baik. Saya ada satu perkongsian nak share. Kita manusia asal perkataan insan, nasa yansiu, pelupa. Nasa tu pelupa. Kita pelupa. Untuk memberi, tidak semua orang ada jiwa memberi. Tidak semua orang ada jiwa memberi. In order to have the jiwa memberi tu, kita kena diinspirasikan. Kena diinspirasikan, Ustaz. Betul. Untuk dapat jiwa memberi tu. Dan selain diinspirasikan, kita kena banyak berdoa agar kita menjadi tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah. Tangan di atas. Untuk bermula dengan tangan di atas itu, kita kena sentiasa dikelilingi dengan manusia-manusia yang soleh dan soleha yang begitu. Jadi kita akan terikut-ikut. Sebab itu macam kadang-kadang Ustaz, yang Ustaz kata aib, tapi di mata yang berat nak kasih tu, because of dia tengok kesakitan dan keuzuran, mungkin dia boleh menginspirasikan dia. Aku kena tolong orang ni. Sometimes Ustaz, susah kita nak cakap. Kadang-kadang dia pun dah tak heran dah aib dia. Sebab dia tengah terlampau susah, dia dah tak heran dah aib dia. Kadang-kadang baju pun compang-camping. Kadang-kadang orang macam itulah yang kita kena, ayo bantu, jangan stop. Because
tak semua orang mempunyai jiwa yang memberi. Sebab itu kita sebagai manusia ni memang manusia yang sentiasa lupa. Memang kita kena sentiasa ingatkan diri kita. Dan kita kena sentiasa dikelilingi dengan manusia-manusia yang memberi inspirasi kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, saya setuju dengan apa yang Betty cakap. Sebab kadang-kadang kita ni tengok kawan-kawan tolong yang memerlukan, kita pun ada rasa, jomlah nak tolong jugalah, nak juga bagi baju-baju kan. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Farazul yang sedang menyaksikan WHI secara live di Facebook. Katanya, Assalamualaikum, menunjuk dan riak ada sikap yang tak perlu ada. Walau apa pun yang kita lakukan, sedekah atau apa pun, sekiranya kita ada niat di hati, lebih baik senyum dari menunjuk, itu lebih baik. Okey, dan pastinya ramai dalam kalangan mereka yang pemurah yang membantu ini berkongsi di media sosial untuk memberi inspirasi. Betty sendiri sekiranya ada dilema kan, macam nak kongsi untuk bagi inspirasi tetapi takut pula kalau ada cakap ini riak nak menunjuk. Macam mana Betty sendiri hadapi dilema sebegitu? Ya, as a manusia kadang-kadang kita tersilap langkah. Kadang-kadang kita pun terasa seperti riak. Tapi lama-kelamaan kita belajar untuk mengimbangi supaya kita sentiasa mengingatkan diri kita, kita buat ini adalah untuk mencontohi, adalah untuk menginspirasi. Jadi kena always remind. Jadi kita punya konten tidak seperti menunjuk-nunjuk. So konten kita adalah menunjukkan kebaikan, bukan mengangkat diri. Menunjukkan kebaikan. Dan kadang-kadang orang nak memberi pun, orang memberi sebab kita. Ya. Bukan orang beri sebab sembarang-sembarang, sebab orang percayakan kita. Kepercayaan. Jadi kadang-kadang kita kena buktikan juga, okay, don't worry, your money is safe. I akan usahakan dan akan sampaikan. Dan kita akan sentiasa mengupdate orang tu supaya orang tu percayakan kita. Itu yang tadi kita kata, kita kongsikan sedikit gambar tu. Tapi ini yang berbalik juga kepada apa Ustaz katakan tadi, apa yang Betty kata tadi, sama juga ya, bukan mengangkat diri kita, tapi lebih kepada ingin apa yang kita lakukan. Fiza, semenjak saya dah masuk dalam bidang-bidang yayasan dan juga NGO ni, saya melihat banyak NGO dan yayasan yang sebenarnya tak semua, saya cakap ada sebahagiannya yang tidak dikatakan amanah, Ustaz. Tidak amanah. Dan saya sendiri terkejut. How come you take the money? Okay, you can put some for the management, but the rest you have to give. Tapi ada yang begitu. Sebab itu pentingnya kita menjaga nama. Kita menjaga amanah. Penting. Sebab itu kadang-kadang jangan anggap kita ni mengangkat diri kita. Kan kita nak buktikan orang, trust me, it will be good. Macam contohnya, kita tengok under yayasan, siapa ni? Datuk Azlina Nawami. Siapa nama? Datuk Aznia. Datuk Azni. Orang bersedekah dengan dia sebab orang percayakan dia. Bukannya orang percaya dengan yayasan dia. Orang tak tahu yayasan siapa ni. Tapi because of dia, orang percaya. So, orang letak duit dengan dia. Because I know this person akan menyampaikan amanah dengan baiknya. So, sebab itu kita kena jaga amanah. Dan itu keikhlasan dalam bersedekah untuk membantu orang lain. Dan sekarang kita nak shift pula keikhlasan dalam beribadah. Sebab mungkin ada dalam kalangan mereka post gambar solat ke selesai 5 juzuk ke, itu sebagai motivasi dia untuk beribadah lebih. Mungkin. Komen Ustaz? Baik, dalam hadis Nabi sebut kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah insan yang paling banyak berbakti kepada orang lain. Jadi maknanya, saya setujulah apa yang Betty sebut dan kita sebut. Kita setuju. Maknanya kita nak jadi orang yang memberi inspirasi kepada orang. Jadi contoh dalam amalan-amalan yang lainlah, baca Quran, tadarus, sedekah kan. Jadi memang kita kena ajak orang buat kebaikan. Jadi tentunya lah bulan Ramadan ni lah kita nak ajak orang buat kebaikan. Tetapi dalam kita nak mengajak orang kebaikan tadi, jaga betul-betul ikhlas tadi ni, sebab ikhlas itu merupakan syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ustaz, dulu saya dididik oleh arwah bapa. Kita berbuat kebaikan tanpa menyuruh. Maknanya dia, contohnya kita solat kan, kita dengan kawan kita. Kita tu don't have to say to our friend, jom solat, udah masuk waktu dah. Puasa tak. Kita hanya tunjukkan saja ke apa yang kita buat supaya dia tiru kita. Itu saya rasa itu satu yang benda digalakkan. Tapi kalau dengan cara, you kena pakai tudung, you kena solat, I don't think so. I don't think itu cara yang sebab Islam mengajar kita berakhlak. Kita kena berakhlak dari segi menegur. Kita tak boleh menegur orang yang kau tak solat lagi. Kita boleh mengingatkan, tapi kita kena akhlak kita dalam menegur, mengingatkan tu kena ada. Okey, baiklah. Ini yang kita katakan ikhlas dalam talian ini. Bagaimana sebenarnya kita sebagai individu sendiri melihat dari sisi dan sudut pandang kita. Betul. Apa yang kita ingin terjemahkan melalui apa yang dikongsikan oleh insan lain. Ustaz mungkin boleh kongsikan juga sesuatu kepada penonton kita. Bagaimana sebenarnya kita nak mengajar
belajar dan mendidik diri kita bagaimana untuk kita mengelakkan diri kita ini dalam melakukan segala kebaikan daripada ada sikap riak, ujub dan sebagainya, Ustaz. Baik, kita manusia biasa, Fiza, Hawa dan Betty, ya. Memang riak, takabur, ujub, sombong tu memang dia akan sentiasa bermain-main kita. Jadi nombor satu, banyak istighfar. Bila kita istighfar, dia akan menyebabkan kita ingatkan diri kita yang kita ini hamba. Satu. Yang kedua, jangan pernah kita menghukum orang lain. Ya, jangan rasa diri kita terbaik, jangan rasa bajet bagus. Ayat hari ini kan. Yang paling penting ialah kebaikan yang kita buat itu, kita rasa seronok bila orang lain turut bersama dengan kita. Dan kalaulah mungkin kawan kita dia tak buat lagi apa yang kita sebut, tak apa, mungkin dia tak berubah hari ini, minggu depan baru dia berubah. Mungkin bukan minggu depan, bulan depan, bukan bulan depan, tahun depan. Jadi kita doakan sama. Kita doakan sama kerana Nabi kata kepada kita, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Nabi kata kita ni, seseorang kita ni akan ditentukan bagaimana kita mengakhiri riwayat hidup kita. Jadi mungkin hari ini, Fiza, kita rasa kita bagus, tapi hujung usia kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Jadi maknanya kita ikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ajak orang buat kebaikan, ajak dan terus ajak. InsyaAllah. Nasihat yang cukup baik sekali daripada Ustaz Zarifi dan perbincangan pengalaman daripada Betty Banafir. Harapnya memberi inspirasi dan juga iktibar dan juga manfaat buat anda semua. Dan kalau boleh nak ubah perspektif lah, tak semestinya mereka yang tak kongsikan sentiasa di media sosial, mereka tak buat kan. Keikhlasan masing-masing diri sendiri saja yang tahu. Betul tu. Dan kadang-kadang ramai juga orang takut kalau kita ada perkongsian tersebut, diri kita sendiri ini pula yang menjadi riak dan sebagainya. Jadi mereka mengambil pendedahan ataupun mereka mengambil keputusan untuk tidak berkongsi di media sosial. Jadi tepuk dada, tanya selera, ikut situasi dan suasana mana yang paling sesuai untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada kedua-dua tetamu kita dan semoga perkongsian yang dikongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk sama-samalah kita nak post apa-apa di media sosial lepas ni, kita pun boleh fikir sama ada manfaatkan orang lain ataupun hanya memanfaatkan diri kita sendiri. Jadi kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI.